وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis daripada Sa'id Al-Musayyab radhiyallahu anhu, kata dia, kana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awwalan nas dhayfad dhayf wa awwalan nas ikhtatana wa awwalan nas qassa syarib wa awwalan nas ra'a syai'. Faqala ya Rabb, ma hadha? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala ya Ibrahim. Faqala ya Rabbi zidni waqar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta daripada Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan manusia yang pertama sekali memuliakan tetamu. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita masih lagi baca tafsir surah Ibrahim daripada tafsir Nurul Ihsan. Jadi yang kata Nabi Ibrahim alaihi salam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yang pertama sekali dhayfad dhayf, yang memuliakan tetamu. Wa awwalan nas ikhtatana, dan dia adalah manusia yang mula-mula sekali berkhatan. Wa awwalan nas qassa syarib, dan dia adalah manusia yang mula-mula sekali potong misai. Wa awwalan nas ra'a syai', dia adalah orang yang mula-mula sekali rambut beruban. Nabi Ibrahim alaihi salam bila tengok rambut dia beruban, faqala ya Rabbi ma haza. Bila dia tengok rambut dia beruban, dia kata, wahai Tuhan, apa ini? Tak pernah tengok rambut jadi putih. Bila dia tengok rambut dia putih, dia tanya Tuhan. Dia kata, ya Rabbi ma haza, wahai Tuhan, apa ini? Apa pasal rambut lain hitam, yang ni jadi putih? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah kata, waqar ya Ibrahim. Allah kata rambut putih ataupun uban itu waqar. Waqar maksudnya hebat ataupun wibawa. Dia risau tengok rambut dia jadi putih. Dia tanya Tuhan, ya Rabbi ma haza, apa ini? Tuhan kata dekat dia, waqar ya Ibrahim, itu kehebatan. Rambut putih itu lambang kematangan. Itu menunjukkan kamu satu orang yang berwibawa. Faqala, kata Ibrahim, ya Rabbi zidni waqara. Bila Tuhan kata rambut putih itu satu wibawa, satu tanda kematangan,
Nabi Ibrahim terus doa pada Tuhan. Dia kata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidni waqara, tambahkan kewibawaanku, tambahkan kehebatan dan kematangan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang cukup istimewa. Istimewa dia ni sampai Nabi Muhammad SAW bila dapat anak laki-laki, itulah seorang anak Nabi yang laki-laki, Nabi buh nama Ibrahim. Bahkan dalam hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, wulida li ghulam fa'ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrah wa da'a lahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya wa kana akbara waladin Abi Musa, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa, wulida li ghulam, aku dianugerahkan seorang anak laki-laki. Fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat anak, dukung terus pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok dapat anak laki-laki ni, terus gendong buat pergi rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, dia beritahu dekat Nabi, Ya Rasulullah, ini anak saya, anak sulung saya, laki-laki. Fasammahu Ibrahim. Nabi buh nama Ibrahim juga. Nabi berkenan sungguh dengan nama Ibrahim. Fasammahu Ibrahim. Maka Nabi namakan budak ni, anak Abu Musa sulung ni, Nabi namakan dia dengan nama Ibrahim. Kata Abu Musa, fahannakahu bitamrah, Nabi mentahnikkan budak itu dengan buah tamar. Tahnik, belah mulut. Tahnik ni dia berperkataan Arab, dia al-haqnu. Al-haqnu ni langit-langit atas. Mulut kita tu langit-langit tu dia panggil al-haqnu. Tahnik maksudnya lenyek kurma tu, ambil bagi rasa manis tu, bismillah, cekah mulut budak kecil ni, sapu di langit-langit atas tu. Itu panggil tahnik. Bahasa Melayu dia kata belah mulut. Dan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang Maisarah anak kecil, dia dukung, dia buat tahnik ni, dia cekah mulut, dia sapu, dia doa. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah budak ni tentang agama dia, wa 'allimhu at-ta'wil, dan alimkanlah dia tentang Quran, tentang tafsir Al-Quran. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Musa dapat anak, terus buat pergi dekat Nabi, Nabi dukung dia, fasammahu Ibrahim, Nabi terus letak nama. Nabi kata, bagi nama ke budak ni Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, Nabi mentahnikkan budak itu dengan tamar. Wa da'a lahu bil barakah, dan Nabi doakan keberkatan budak itu. Oh, bukan senang tuan. Nak dapat manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakan anak baru beranak ni bukan senang. Macam mana para sahabat dapat tuah, dapat satu kebaikan apabila mereka mati dulu daripada Nabi. Nabi mengimamkan sembahyang mayat mereka, itu anugerah. Maka anak Abu Musa ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah, dengan keberkatan. Wa dafa'ahu ilayya, Abu Musa kata, habis Nabi dukung dia, Nabi buat tahnik dekat dia, Nabi bagi nama ke dia, Nabi doa ke budak ni, Nabi serah balik kepada bapa dia, kepada Abu Musa. Kata dia, wa kana akbara waladi Abi Musa. Kata dia, dan itulah anak sulung dia, anak sulung kepada Abu Musa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Demikian hebatnya Nabi Ibrahim AS ini, sehingga kan nama dia tu menjadi nama yang disukai oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW beritahu, Nabi kata kalimah akhir yang keluar daripada mulut Nabi Ibrahim apabila dia nak dilempak dalam api. Kan cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Apabila Namrud jatuh hukum, Nabi Ibrahim akan dibakar dalam api. Waktu nak lempak dia dalam api itu, perkataan last keluar daripada mulut Nabi Ibrahim, dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Perkataan yang menunjukkan tinggi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak lempak dalam api ni, cerita nak mati ya. Dalam saat yang genting, dalam saat dia ni nak mati, adat katanya bila lempak dalam api ni mati. Dalam saat itu dia keluar di mulut dia, hasbi Allah, cukup Allah bagi aku. Dia tak peduli apa orang nak buat kat dia, dia tak peduli apa ancaman yang ada di depan dia, dia tak peduli, dia kira Allah, hasbi Allah, cukup Allah bagi aku, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung aku. Balik masuk dalam api. Dalam Quran Tuhan kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lempak masuk aja dalam api, Allah berfirman kepada api. Allah kata, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Api patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mencederakan Nabi Allah Ibrahim AS sedikit pun. Tinggi yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti dalam hadis Al-Bukhari ini. Apabila dia sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, memang betul Allah sudah cukup untuk melindungi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a as-suwar fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat, wa ra'a Ibrahim wa Ismail alaihim assalam bi aydihim al-azlam, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah wallahi in istaqsama bil azlam qat, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat as-suwar, melihat patung-patung, dia perkataan as-suwar ataupun surah ini dalam hadis dia ada berbeza pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata surah, sad waw ra ni, surah ini maksud dia gambar, tapi majoriti ulama kata surah dalam hadis yang berkenaan maksud dia patung. Perbezaan itu membawa kepada perbezaan faham dan perbezaan perkara kan? Kalau kata surah tidak boleh ada dalam rumah, surah dipaham sebagai gambar, maksudnya dalam rumah kita tak boleh gambar. Kalau boleh gambar, malaikat tak masuk. Tapi majoriti ulama kata surah bukan maksud gambar, tapi maksud dia patung yang berbayang. Patung maksud dia objek yang bila letak, bila ada cahaya dia menghasilkan bayang. Itu maksud surah. Yang tu yang tak boleh ada dalam rumah. Maka dalam rumah kita boleh ada gambar, tapi tidak boleh ada patung.
Beza tafsiran dia membawa kepada perbezaan hukum, pegangan dan sebagainya. So kita maksudkan apa yang disebut dalam hadis ni surah sebagai patung. Dia kata dalam hadis ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwar fil bait. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi buat comeback ke Mekah. Nabi beranak di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi buat comeback, balik mai ke Mekah, dan hari Nabi buat comeback itu dipanggil sebagai Yaumul Fath, hari pembukaan semula kota Mekah. Bila Nabi sampai sahaja di Mekah ni, Nabi minta supaya pintu Kaabah dibuka. Tak tahu ni, wallahu alam, kita lah ni mufti-mufti Malaysia semua ada di Mekah. Termasuk mufti Pulau Pinang kita, Sahibul Samahah Datuk Hassan Haji Ahmad, ada di Mekah. Dijemput oleh kerajaan Saudi menjadi tetamu kerajaan Saudi, dan katanya, mereka balik esok boleh tahu, katanya mereka akan dibawa masuk ke dalam Kaabah dan ke dalam makam Nabi. Katanya masa mula jemput dulu ni, tak tahu betul tak betul, balik esok kita tanya. Tak ada apa, masuk dalam Kaabah, masuk dalam makam Nabi, bukan ada satu istimewa apa, tak ada. Cumanya istimewa pasal mendapat peluang masuk, itu saja. Dia hidup ingat kata masuk tu esok apa ni jamin syurga ke apa, tak ada, itu semua tak ada. Tak ada. Cuma dapat masuk itu satu kemuliaan. Nabi SAW sendiri masuk Nabi cari rukun Yamani. Kan Kaabah Pak Sagi itu rukun Yamani, rukun tu makna dia penjuru. Rukun Yamani, penjuru yang sebelum Hajarul Aswad tu. Itu rukun Yamani. Nabi bila masuk, Nabi pergi ke penjuru itu sembahyang. Walhal apabila kita ada di dalam Kaabah, kita menghadap mana pun boleh. Pasal kita duduk di dalam ain Kaabah. Tapi menjadi sunnah Nabi bila masuk dia pergi ke penjuru tu, rukun Yamani, Nabi sembahyang sunat di situ 2 rakaat. Nabi SAW bila dia balik ke Mekah, bila dia sampai saja di Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi minta siapa dia pegang kunci Kaabah. Kunci Kaabah dipegang oleh Bani Syaibah. Mereka turun-temurun keturunan mereka yang pegang kunci. Nabi kata panggil orang yang pegang kunci Kaabah ni, buka, Nabi nak masuk. Dan pintu Kaabah dibuka dan Nabi masuk. Ni hadis ni cerita apabila Nabi sampai tu, dia kata anna Nabi SAW lamma ra'a suwar fil bait, bila buka pintu, Nabi nampak ada patung di dalam Kaabah tu. Di keliling Kaabah, kita ada baca buku daripada kita sekolah Arab Darjah 1 dulu, dia ada cerita ada 360 patung dalam Kaabah pun ada lagi. Pasal apa? Sebab kafir musyrikin Makkah mereka sembah berhala. Bila buka, Nabi nampak as-suwar, nampak patung-patung ini fil bait, di Kaabah, dalam Kaabah. Lam yadkhul hatta amara biha famuhiya. Nabi tak masuk. Dia buka pintu, nampak ada patung di dalam tu, Nabi tak masuk. Nabi memerintahkan supaya dibersihkan, dikeliarkan dalam Kaabah tu daripada patung-patung berhala. Maka orang masuk pergi buka, buang semua. Kata hadis ni, wara'a Ibrahim wa Ismail alaihimassalam bi aidihim al-azlam. Nabi SAW tengok ada 2 patung besar dalam tu. Satu patung yang menggambarkan rupa Nabi Ibrahim, dan yang kedua patung yang menggambarkan rupa Nabi Ismail ada dalam tu. Dia ada satu hadis lain juga riwayat Al-Bukhari, dia kata ada patung Maryam pula satu lagi dalam tu. Bila buka tengok patung tu diukir menyerupai rupa Ibrahim. Pasal apa Nabi tahu kata itu rupa Nabi Ibrahim? Allah bagi tahu. Kan dalam hadis yang kita baca masa awal-awal surah Ibrahim dulu, Nabi kata apa? Nabi kata kalau hangpa nak tahu rupa Nabi Ibrahim macam mana, rupa Nabi Ibrahim macam rupa aku, Nabi kata. Nabi kata bila buka sahaja pintu Kaabah tu, nampak patung. Ada patung Ibrahim, ada patung Ismail, ada patung Maryam dalam riwayat lain kata. Bi'aidihim al-azlam, di tangan patung-patung yang mereka buat ni ada pegang azlam, arrow, panah, anak panah, dia pegang.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok benda tu, Nabi kata qatalahumullah, Allah perangi mereka yang buat benda ni. Mudah-mudahan Allah akan perangi orang yang buat benda ni. Ibrahim itu Nabi, kekasih Allah. Bagaimana hampa gambarkan dia dalam rupa patung? Itu satu salah. Lepas tu patung pula menggambarkan seolah-olah Ibrahim ini mengamalkan azlam. Dalam Quran kata apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Azlam ni apa dia? Tenung nasib. Innamal khamr wal maisir, sesungguhnya arak, judi, wal ansab, dan juga sembah berhala, wal azlam, dan juga tenung nasib, rijsun min amali syaitan, itu amalan keji daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, Tuhan kata, maka hampa hendaklah jauhi keempat-empat benda ni. Azlam ni tenung nasib. Allah macam kita dululah, ada kayu basikal masuk dalam kampung, bawa sangkang, ada burung dalam tu, mai kita bayang kat dia apa ni, 2 kupang apa dulu ni, burung tu keluar pergi cabut satu surat, ada banyak-banyak tu, cabut satu surat, mai bagi dia pun buka, dia baca nasib kita. Ni dia kata dalam minggu ni tak sadar pergi mana, kalau pergi ke mana-mana boleh kena sekian-sekian benda dan sebagainya. Ada orang pakai batang kayu, cabut mana satu, bila cabut dia ada huraian batang kayu tu. Demikian juga mereka ni menjadi amalan mereka azlam, dia menggunakan anak panah untuk menentukan nasib orang. Maka digambarkan pada patung Nabi Ibrahim itu duk pegang anak panah, seolah-olah Ibrahim AS ni satu orang yang tukang tilik nasib orang, begitu. Nabi SAW bila tengok, Nabi kata qatalahumullah, mudah-mudahan Allah perangi hampa yang buat kerja ni. Wallahi, Nabi Muhammad kata, demi Allah, inistaqsama bil azlam qat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah pun buat kerja tenung nasib orang. Jangan kamu percaya dengan benda-benda yang seumpama itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanjung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Justru kita sebut dalam kita baca tahiyat ini, 2 Nabi aja yang disebutkan. Satu apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata Nabi Ibrahim ini manusia yang sangat istimewa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 283. Muka surat 283. Kita sampai di ayat 32 daripada surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan juga bumi. Dia start yang tu dulu. Dia nak abang semua ni Tuhan kontrol. Langit, bumi, semua nama kata makhluk, semua Tuhan yang cipta, Tuhan bagi jadi. Dan menurun Allah daripada langit itu air hujan. Hujan haduk mai pun Tuhan yang bagi. Maka mengeluar dengannya daripada segala buah-buahan, daripada air hujan yang turun itu, bumi terbitkan buah-buahan, macam-macam jenis buah, sebagai rezeki kepada kamu semua. Dan menghina, yakni menundukkan bagi kamu itu akan perahu, supaya berlayar ia di laut dengan izinnya. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan bagi turun air hujan, tiba-tiba dia jadi laut, dia jadi sungai, dia jadi tasik. Manusia dengan akal cerdik Tuhan bagi, dia pergi reka buat kenderaan untuk nak berjalan atas darat, dia reka buat kenderaan untuk bergerak atas laut. Maka jadilah dalam Quran sebut al-fulk,
kapal. Allah izinkan kapal itu berjalan, maka manusia menggunakan kapal sebagai salah satu daripada transport yang manusia nak guna, kenderaan yang manusia nak guna. Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak jadi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak, kapal itu buat daripada besi, tapi buah hati hayang dia terapung. Besi, adat besi, kalau buah hati hayang tenggelam lah. Allah izinkan besi itu apabila dibuat kapal tak tenggelam, dia juga terapung hati hayang. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah benda-benda itu kenderaan bagi manusia. Dengan bawa rezeki daripada satu negeri kepada satu negeri. Dengan kerana cerdik manusia yang Allah bagi ni, manusia pergi reka kapal, akhirnya kapal itu menjadi kenderaan untuk nak memindahkan rezeki yang Tuhan bagi ke negeri A, boleh bawa pergi ke negeri Y. Allah izinkan benda tu jadi. Negeri yang tak ada tumbuh-tumbuhan, negeri yang tak ada buah-buahan, negeri yang ada buah-buahan boleh hantar mai ke dia. Tuan-tuan, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah kan, negeri kering kontang, kurma aja ada. Kalau dekat dengan Mekah ni Taif aja, pelik satu tempat tu je, Taif Allah izin bagi jadi buah anggur, bagi jadi buah, Allah izin. Hak lain tu bumi gersang, kurma aja jadi. Tapi tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan nak buah apa? Ada semua. Nak buah apa? Ada semua. Nak mango lassi. Dia bukan lagu mango kita sini, tipu. Kan mango lassi kita sini tipu. Dia mango lassi, dia perah mango betul. Buat bagi jadi jus buah-buahan dekat kita. Buah tu mai daripada mana? Dia mai daripada negeri yang Allah jadikan bumi dia subur, boleh terbit buah, dan kapal hantar buah mai di negeri yang tidak subur dan tidak ada buah-buahan. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu. Dia kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah, Tuhan yang menjadikan langit 7 lapis dan bumi. Wa anzala minas samai ma'an. Dia yang menurunkan air hujan daripada langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dia keluarkan daripada bumi yang terima hujan ni, dia buat keluar buah-buahan yang berbagai-bagai sebagai rezeki kepada kamu. Wasakhara lakumul fulk. Allah bagi kenderaan ni tunduk kepada kamu. Hang nak lagu mana dia ikut. Kapal berapa punya besar, pusing steering kanan dia pergi ke kanan, pusing steering kiri dia pergi ke kiri. Wasakhara lak. Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan kenderaan itu mengikut kehendak manusia ini. Litajriya fil bahri bi amrih, supaya dia boleh berlayar di atas hayang laut itu mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membawa rezeki daripada satu negeri kepada negeri lain menjadi nikmat kepada segala hambanya yang tidak ditakuti dan tidak tenggelam. Itu dia. Izin Allah, benda itu tak tenggelam. Tuan-tuan bisa bawa kereta daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, tengah hari rembang, pukul 12, pukul 1, mengantuk, terlelap mata, mai tang kono, tangan dia kono. Heran betul lah. Allah Ta'ala tundukkan kenderaan itu, tunduk ke kehendak kita dengan izin Allah. Terkejut kita, tengah kono kita terlelap, kita jaga duduk kono elok aja. Ketang tu hilang mengantuk, tapi tak mengantuk pula kan. Masa ketang tu dia hilang mengantuk. Macam mana ni boleh kono, dalam lena tu boleh kono? Pasal apa? Allah tundukkan kenderaan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, benda tu jadi. Kalau Allah tak izin, tuan-tuan, kita duk pegang elok-elok ni, duk pegang steering elok-elok, dia jadi hal. Itu Allah tak izin. Allah tak mau nak bagi keselamatan dekat kita, kena kita. Itu sebab sebelum perjalanan baca doa hak Nabi baca. Subhanallazi sakhkhara lana. Sakhkhara ni ayat kita jumpa ni, dia kata apa? Wasakhkhara lakumul anhar. Perkataan sakhkhara itu, sakhkhara ni maksudnya apa? Dia menundukkan kenderaan itu ikut kita. Bila nak start motor, bila nak start kereta, baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sakhkhara lana hadza, maha suci Allah, Tuhan yang menundukkan kereta aku ni. Allah tundukkan dia ikut kehendak kita. Selamat perjalanan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumus syams wal qamar daibain. Dan menghina, yakni menundukkan bagi kamu akan ayat sungai dan juga mata air yang ada di atas muka bumi ini. Allah tundukkan sungai ikut kehendak kita. Daripada sungai itu kita boleh buat macam-macam. Daripada sungai boleh cari benda yang menjadi makanan kita. Daripada sungai kita boleh mencari sumber kehidupan kita. Daripada sungai itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan 10-100 lagi pintu rezeki kepada kita. Keluar dengan tiada payah usaha bagi dapat air tawar. Sungai itu air dia main mana tak tahu. Duk banyak tu. Heran kau kata musim hujan kau kata kemarau, duk ada air situ lah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan benda tu. Dan menghina bagi kamu dan menundukkan bagi kamu matahari dan bulan. Allah tundukkan matahari dan bulan duk jadi gerhana. Gerhana ni apa tuan-tuan? 3 planet duduk satu line, duduk setentang. Kita bumi duduk balik ni, tengah ada matahari, balik atas sana bulan, maka jadilah gerhana bulan. Pasal apa? Bumi tak nampak bulan, bulan kena lindung dengan matahari, gerhana bulan. Dia mai pula waktu kita duduk tepi ni, di tengah dia mai bulan, ujung balik sana matahari, matahari kena lindung dengan bulan. Kita tengok tak nampak matahari pasal bulan duduk tengah-tengah lindung, maka jadi gerhana matahari. Allah menundukkan matahari bulan tu, dia jalan mengikut peredaran yang Allah mahu. Tuan-tuan, bayangkan kalau Allah tak tundukkan dia jalan ikut suka, dia belaga dua tu cukup. Matahari bertuh belaga dengan bulan, cukup tuan-tuan, kiamat alam ini. Kiamat alam ini. Kan 2 bulan lepas ke 3 bulan lepas dia jadi fenomena super moon dia panggil. 2 bulan lepas kot keluar dalam internet. Fenomena super moon dia panggil. Bulan berada pada jarak yang paling dekat dengan bumi. Bulan ditakdirkan Allah orbit laluan dia tu menghampiri bumi. Dan bulan dapat dilihat daripada planet bumi ini dalam saiz yang luar biasa besar. Tuan atuk benda tu. Tujuan dia apa? Nak bagi tahu dekat manusia, kata Allah berkuasa untuk buat benda tu. Itu sebab bila berlaku gerhana bulan baik ataupun gerhana matahari baik, disuruh orang Islam sembahyang sunat gerhana. Dalam sunat gerhana itu dia ada khutbah dia. Dalam khutbah tu dia suruh isikan khutbah itu dengan ingat kepada mati. Maksud dia apa? Maksud dia kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan belaga bulan dengan matahari ni, belaga sama dia ataupun dia main belaga bumi, mati kita ni. Maka sepanjang sembahyang dan khutbah itu sebut satu je, supaya kita terima kasih dekat Allah kerana Allah tak bagi berotuh planet-planet ni. Kalau dia bagi berotuh, kiamat malam ini. Itu saja cerita dia. Dan firman Allah, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menghina dan menundukkan bagi kamu malam dan siang dengan berganti-ganti. Ni Tuhan bagi jadi, dia tak pernah ketegak benda, tak pernah ketegak. Dia mai pukul 6, 6.30 pagi dia nak mai siang dah. Dia nak mai cerah dah. Kan? Tak pernah malam buat ketegang, lalu tak mau nak lari, dia nak tunggu lagi. Dia tengok sampai pukul 7 duk gelap lagi, 8 duk gelap lagi, 9 tak pernah jadi. Kecuali bila nak kiamat esok, mungkin Allah izinkan benda ni jadi. Tak pernah ketegak. Maknanya apa dia? Allah menundukkan malam dan siang. Dia ikut Tuhan kata, hang siang takat pukul sekian-sekian aja, hang malam takat pukul sekian-sekian aja. Dia ikut, dia tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, dan memberi Allah daripada tiap-tiap barang yang kamu minta akan dia, yang dikehendaki sekira-kira maslahat kamu. Hak kita duk minta ni Tuhan bagi. Kita duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala macam-macam benda, dan banyak benda dah yang kita minta yang Allah bagi. Ada yang kita minta dia tak bagi lagi, bukan dia tak bagi, dia tak bagi lagi, tapi kira balik hak dia bagi saja banyak mana tu ada kat kita. Manusia ni selalu begitu. Hak Tuhan bagi banyak tu dia tak nampak, dia duk sebut hak Tuhan tak bagi tu. Manusia memang perangai manusia begitu.
Kita buat baik dekat satu orang sahabat, satu adik-beradik kita buat baik dekat dia ni, kalau nak tulis ni cukup banyak kebaikan kita buat ke dia. Sekali aja kita bagi sakit hati dia sebut yang tu 1000 kebaikan hak kita buat tu, dia lupa sekelip mata gitu ya. Sekali hak kita buat dia tak puas hati tu, hak itulah dia canang hari-hari. Manusia bukan dengan sesama manusia, dengan Allah pun manusia sikap macam tu. Allah bagi kat dia sihat, berapa puluh tahun Allah bagi dia sihat, baru tahun ni baru tahu kata dia ada sakit. Duk sebut tu, duk habaq kat orang sakit tu, nu yang berapa puluh tahun Tuhan bagi sihat, tak terima kasih ke dekat Tuhan. Tuhan bagi sihat 50 tahun, Tuhan baru bagi sakit seminggu. Tapi dia duk telefon habis satu Malaysia, habaq dia sakit ni, hak baru seminggu sakit ni. Manusia cepat lupa kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala pada dia. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu kira ataupun kamu bilang akan nikmat Allah kepada kamu, nescaya tiada kamu habis bilang akan dia. Tuhan sendiri sebut. Cuba ambil satu kertas, ambil satu pen, tulis apa hak Tuhan bagi dah ke kita. Oh, tak habis-habis tulis tak habis. Tak larat bilang nikmat yang Allah bagi. Innal insana lazalumun kafar. Bahawasanya manusia, Tuhan kata, manusia yang kafir itu banyak zalim akan diri sendiri dengan buat maksiat dan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuhan bagi punya banyak nikmat, dia kufur nikmat Tuhan kepada dia. Firman Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ini dia start apa? Dia start doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan sebut olehmu wahai Muhammad ketika mendoa oleh Nabi Ibrahim dengan kata dia, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah ini negeri, yakni Makkah ini, sebagai tempat aman. Nabi Ibrahim AS bawa isteri dia, bawa anak dia pergi tinggal di satu lembah yang gersang, yang kosong, yang tak ada apa. Dia letak anak dia letak isteri dia di situ. Dia minta dekat Tuhan, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah bumi tempat aku nak tinggal anak bini aku ni sebagai satu negeri yang aman. Dia minta begitu. Maka mustajab Allah Subhanahu wa ta'ala akan permintaannya. Mustajab maksudnya perkenan. Allah memperkenankan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dijadikan akan dia sebagai tanah haram. Allah jadikan Mekah yang pada masa tu tak ada apa, padang pasir kosong aja. Allah jadikan tempat yang pada masa tu kosong, hanya ada padang pasir saja. Allah jadikan dia sebagai tanah haram, sebagai negeri aman. Hari ini tuan-tuan pergi tengok yang kata Makkah, yang kata tempat ada Baitullah, ada Kaabah ni, tu dia macam tu jadi dia. Terkejut tengok kalau kita duk baca Quran, duk baca tafsir, duk baca hadis yang menceritakan tentang Mekah zaman tu, dengan law ni tak tahu nak apa. Punya majunya Mekah hari ni. Sikit hari lagi nak jadi LRT. Dia nak buat LRT tu daripada hotel-hotel hak dia duk naik esok ni, ada LRT nu sampai ke Padang Arafah nu semua esok nanti ada LRT. Ni hari ni Mekah sudah jadi macam tu. Dengan pembangunan dia, dengan bangunan-bangunan cakak langit dia, dengan tak tahu nak apa, macam-macam yang duk ada di sana. Asal daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, minta Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah Makkah tempat aman. Mustajab doa itu di sisi Allah, dijadikan akan dia tanah haram, tiada ditumpah darah manusia padanya. Masuk dalam tu aman, diharamkan tumpah darah, dan tiada dizalim seseorang di dalamnya. Tak boleh buat zalim dekat siapa-siapa. Dan orang duk kata saya pergi Mekah lah hilang kasut sampai 5 kali. Jangan ingat kata hilang kasut tu kerana orang buat zalim ke kita. Bukan buat zalim, orang tersilap ambil. Dia tersilap ambil. Bukan ada orang yang pergi ke Mekah ni kerana nak pergi, nak buat haji, nak buat umrah, nak beribadah.
di situ berniat untuk nak curi barang-barang kita, dah tersilap ambil. Orang hak masuk pi yang buat jahat di dalam tu, balasan duk tunggu dia, tak boleh lari. Pasal apa? Pasal dia tanah haram, diharamkan buat benda-benda salah dalam tu. Siapa buat akan makan diri dia. Nah, maka dia kata di sini, di Mekah ini tidak boleh dizalim seorang pun di dalam dia, dan tiada diburu perburuan, dan tiada dipotong rumput-rumput hijau dan sebagainya. Tu dia Allah Subhanahu wa taala jaga Mekah sampai macam tu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Dan jauh akan daku dan anak cucuku daripada sembah asnam. Nabi Ibrahim minta doa, minta kepada Allah supaya anak cucu dia dijauhkan daripada sembah berhala. Wahai Tuhanku, bahawa mereka itu, yakni asnam, berhala, tokong itu telah menjadi punca sesat akan kebanyakan manusia. Jadi kapiak mereka dengan sembahnya. Tuan-tuan tengok dalam dunia hari ini, hak Islam sembah Allah ni 1/6 aja. 5/6 lagi daripada manusia yang hidup hari ini sembah berhala. Betul tak betul ni ayat ni kata apa? Innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala ni menjadi punca sesat ramai manusia. Mengaji tinggi sampai ada PhD, sampai apa? Dia percaya kepada batu, dia percaya kepada kayu. Pasal apa? Hidayah Allah tak main ke dia. Mengaji tinggi, heran kadang-kadang kita tengok pasal apa dia mengaji tinggi. Bukan senang nak dapat PhD, bukan senang, tapi pasal apa dia percaya benda tak masuk akal, dia percaya. Pasal apa? Pasal berhala ni adlalna kathiran minan nas, menjadi punca kepada sesat ramai manusia. Orang Melayu hak jadi Islam dah pun percaya tangkai. Nampak tak? Melayu Islam dah mengaji tinggi, bukan kata tak mengaji. Ada simpan juga satu benda sebagai tangkai. Ambil duit selin sedit, duit selin satu duit, ikat dengan benang, ikat di pinggang dia. Satu hari kita pergi rumah dia, duduk sembang, kem pelekat dia terlendah sikit, nampak macam ada satu benang hitam duduk di pinggang. Kita duduk perhati tengok, nampak duit selin satu duit. Saya tanya dia, Haji apa ni? Dia tarik kem pelekat dia naik duduk balik, dia tarik dia balik. Dan kita kata apa? Tak ada apa. Apa dia? Kita kata ada apa itu, dia saja dia suruh pakai. Saja dia nak pakai, dia tak akan pakai kalau saja, melainkan disusuli dengan kepercayaan baru dia pakai. Tak ada kepercayaan, dia tak pakai apa benda. Nampak? Demikian manusia, begitu mudah sekali dipesongkan mereka dengan benda-benda yang berupa berhala. Firman Allah, faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa ikut aku pada iman dan tauhid Allah, maka bahawasanya dia daripada agama. Tuhan kata siapa yang ikut dia, siapa yang ikut Allah, Allah akan selamatkan dia daripada terpesong jalan. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang derhaka aku, tidak mau ikut aku, maka bahawasanya engkau wahai Tuhan amat mengampuni lagi amat kasih sayang dengan hamba-Nya yang tiada syirik suatu dengan dia. Doa Nabi Ibrahim. Siapa yang tak mau ikut Allah, tak mau ikut Nabi Ibrahim, maknanya tak mau ikut Allah. Siapa yang tak mau ikut Nabi Ibrahim, tak mau ikut Allah, maka mereka ni tetap hamba Allah, maka mudah-mudahan Allah ampun mereka. Nabi Ibrahim ni punya sayang dekat umat dia ni sampai macam tu. Hak mana ikut, dia kata, ya Allah, pastikan bagilah pengampunan kepada mereka. Hak mana hak bantah, tak mau nak ikut Nabi Ibrahim, tak mau ikut Allah ni, kesianlah dekat mereka. Mereka hamba engkau, ya Allah, ampunkan mereka. Minta suruh Allah ampun juga, walaupun mereka ni buat benda salah. Firman Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, bahawasanya telah aku dudukkan setengah daripada zuriatku di celah-celah bukit yang tiada tanaman. Tu masa dia nak tinggal anak isteri tu, masa dia nak tinggal anak dengan isteri dia, dia minta kepada Allah, ya Allah ni aku nak tinggal ni,
Aku nak tinggal isteri aku nak tinggal anak aku. Tolong tengok anak dan isteri aku yang aku nak tinggal ni. Bumi Mekah yang ada pada masa tu wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tolong tengok mereka ni, tak ada siapa dah nak jaga mereka. Pada sisi rumah engkau yang muharram ini, iaitu anaknya Nabi Ismail yang dapat daripada Siti Hajar, yang Hajar ini asalnya ialah jariah ataupun hamba kepada Sarah. Nabi Ibrahim isteri dia nama Sarah, dia menikah dengan Sarah, tak ada anak. Kemudian dia dapat hadiah satu hamba perempuan yang nama dia Hajar, dihadiahkan kepada isteri dia Sarah ni. Hajar ni kemudiannya beranak mai anak tu nama Ismail. Bila dapat anak ni, apa jadi? Sarah ni sudah cemburu. Pasal dia dah lama jadi isteri, tak dapat nak beri anak kepada Nabi Ibrahim. Tiba-tiba mai satu hamba perempuan boleh bagi satu anak laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Cemburu. Pasal apa? Pasal dia pun manusia. Kerana cemburu itulah dia minta Nabi Ibrahim bawa dua-dua beranak ni, bawa pergi letak jauh daripada mata dia. Dia tak mau tengok depan dia. Ini asal cerita. Baik, maka cemburu, ni ada cerita sini. Maka cemburu Siti Sarah kerana ia tidak dapat anak. Maka minta Sarah kepada Nabi Ibrahim dengan nama Allah, ubah keduanya. Tolong dia kata, tolong bawa pergi ke lain. Ubah kedua ni maksudnya pindahkan mereka pergi ke lain. Maka suruh Allah Subhanahu wa ta'ala bawa keduanya ke bumi Makkah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, okeylah, nak jaga hati isteri yang mula ni, bawalah anak dengan apa nama isteri baru kamu ni, bawa pergi ke lain. Dan dibawa datang dengan burak, binatang burak. Naik ia dan juga Hajar, Nabi Ismail di atasnya. Maka pergi ia daripada Syam, hantar keduanya ke Makkah. Syam di Syria. Bergaduh lah ni di Syria lah ni, bergaduh sangat. Dan tengok orang Islam ni apa nak jadi. Bergaduh. Lepas tu Usama bin Ladin kena bunuh lah katanya tadi. Islam sama Islam bergaduh, musuh tak lepas. Musuh kedua jalan. Islam sama Islam bergaduh. Tapi Amerika dengan usaha dia untuk nak dapatkan Bin Laden ni, kerja jalan. Hampa bergaduh cantik lagi. Jadi aku senang nak buat kerja aku. Dapatlah. Dan mengikut berita ni, berita P8 ni keluarlah. Kononnya Usama bin Laden dah pun berjaya dibunuh oleh Amerika. Tadi Barack Obama bagi satu jaminan, dia kata mayat Bin Laden akan diurus secara Islam, dia kata begitu. Dan tengok musuh tak lepas. Tapi yang kata Islam ni sama sendiri bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka pergi ia daripada Syam, hantar keduanya ke Makkah. Nabi Ibrahim AS bawa dua-dua beranak ni daripada Syria, daripada Syam tu, dia hantar pergi ke Makkah, tempat yang kata bumi gersang ni. Dan balik pada hari itu juga. Kemudian tiap-tiap hari Nabi Ibrahim pergi ziarah kedua-dua ni. Itu yang kata naik kenderaan Burak yang Nabi naik semasa Isra' dan Mi'raj. Burak itu nama yang diberi berdasarkan kepada kelajuan dia, kan, daripada perkataan barqun, barafqa. Barqun mana dia kilat, kan. Jadi burak daripada perkataan barqun. Pasal apa? Pasal pergerakan menatang tu sepantas kilat. Jadi oleh kerana dia laju macam kilat, nak panggil apa? Panggil burak. Daripada perkataan barqun, daripada perkataan kilat. So binatang tu nama dia kilat sebenarnya. Pasal apa? Laju dia tu macam tu. Nabi SAW daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis, naik sampai langit ke-7, patah balik sampai ke sisi Kaabah dalam satu malam saja. Lajunya burak itu. Dan mengikut riwayat dalam tafsir dia kata kenderaan yang sama digunakan oleh, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digunakan oleh Nabi Ibrahim
ketika dia nak pergi ziarah anak dan isteri dia ni di Makkah ni. Hantar keduanya di Makkah dan balik hari itu juga. Kemudian tiap-tiap harilah ziarah keduanya di sana. Kemudian dia kata, firman Allah, Rabbana liyuqimus salah. Ini yang kata doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan, supaya mendiri mereka itu akan semayang 5 waktu. Orang-orang yang beriman, dia cerita dia macam ni aja. Tuan-tuan baca dalam surah Luqman. Surah Luqman, apa pesan Luqman kepada anak dia? Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan sembahyang. Tengok pula Nabi Ibrahim ditinggal anak dengan isteri dia di Makkah. Doa dia apa? Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka ni orang yang mendirikan sembahyang. Kita dengan anak kita pun macam tu juga. Bila kita baca tafsir ni, kita ambil pengajaran. Apa dia? Kita dengan anak kita ni, apa pun sembahyang kita kena pesan. Dalam kita duk pesan, duk buat lihat nak sembahyang. Ada satu orang jumpa kemarin baru. Dia kata, Ustaz, anak saya pergi mengaji sekolah agama. Dia kata, subuh tak orang pergi sembahyang. Dia kata, saya kata 3 tahun apa dah? Habis dah. Dia kata dah habis 3 kata 5 dah. Sekolah menengah agama. Subuh tak orang pergi sembahyang ni apa ni? Dia nak marah sekolah pasal anak dia tak sembahyang. Sekolah lah. Dan yang kita ni pun sendiri kena tengok juga lah macam mana kita dengan mereka. Sembahyang ni tuan-tuan, nak boleh jadi jerak elok nak bagi buat tu pun susah. Dah duk jerak, duk buat elok dah, dia nak tinggal senang je. Sama macam budak-budak hafal Quran ni. Nak boleh keingat 30 juzuk tu susah. Dah Allah bagi dah ingat 30 juzuk, nak lupa saya. Lupa. Benda agama ni nak boleh kebuat tu susah. Dah buat dah, kita dah buat lebih kurang, dia nak tinggal saja. Sama macam kita mengaji kitab ni, main masjid ni. Oh, nak boleh ke kita ni dapat satu hati nak mengaji agama ni susah. Nak dapat hati tu, hati yang duk teringat nak mengaji agama tu susah. Kita start tuang 2-3 kali tak pi dah. Tinggal duk ada arai saja. Dia telefon lagi, malam ni kita simpan 4. Malam ni tak boleh tu. Malam ni tak boleh. Tahu dah kata tak boleh. Dia start tak pi sekali, dia tak pi 2 kali, dia tak pi 3 kali, dia tak pasal nak pi dah. Syok, tuang ni syok. Tuang benda-benda kebaikan ni syok. Buat benda-benda tak elok pun syok. Dia betul dia. Kita satu orang yang mengamalkan sembahyang duha, misalnya kata. Kita duk buat ni dah 10 tahun dah. Sembahyang duha ni tak tinggal 10 tahun dah. Kita start tinggal. Kita start tinggal seminggu, nak buat balik, ya Allah. Nak buat balik tu, nak time pukul 8 nak pi pancung, nak ambil ayat semayang, Allahu Akbar, 5 minit nak semayang tu dia berat ni. Allah yang tahu. Tu sebab bila dah Allah bagi dekat kita lazat bila buat satu benda ni, jangan miss. Pasal apa? Miss sekali dia nak jadi 2 kali, miss 2 kali dia nak jadi berkali-kali. Jangan miss. Kadang-kadang Allahu Akbar, balik kita keluar pergi mana ke apa ke semua, balik pun dah lewat 11-12 sampai di rumah kan, letih. Semayang witir siap-siap. Semayang witir siap-siap. Kalau duk main letih tak larat tu, dia kata tak apalah, saat-saat lagi pukul 3 pukul 4 lagi nak bangkit, nak buat tahajud, masa tu buat witir. Tak buat dah. Subuh esok dah pula bangkit. Tak buat dah. Benda yang kita dah jadikan satu amalan kita, jangan tinggal. Sama dengan kita buat puasa sunat. Kata kita ambil hari Khamis untuk kita puasa sunat, jangan miss. Khamis kita puasa, Khamis kita puasa, Khamis kita puasa. Start kita kata, oh Khamis ni tak boleh puasa, pasangan. Dia bukan Khamis tu aja, Khamis berikutnya pun dia nanti start tak puasa. Dia senang aja nak tinggal. Samalah hal dengan semayang. Semayang ni jangan duk tinggal. Anak-anak kita ni jangan bagi peluang mereka untuk tinggal semayang ni. Pasal apa? Dia akan jadi orang yang buat ringan dengan semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Nabi Ibrahim alaihissalam minta Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan, supaya mendirikan mereka itu akan sembahyang. Minta supaya keturunan dia, zuriat dia sembahyang ni jangan tinggal. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadilah olehmu ya Allah akan segala hati setengah manusia itu cenderung kepada setengah. Nabi Ibrahim minta ni supaya sama-sama kita orang Islam ni sayang menyayangi kita, sayang dekat saudara Islam kita, dia sayang dekat kita. Kalau kita sayang dekat dia, apa yang kita mau kena kat kita, kita mau kena kat dia. Apa yang kita tak mau kena kat kita, kita tak mau kena kat dia. Itu ada sayang. Ada sayang. Kita tak suka orang fitnah kita, kita tak akan benarkan orang fitnah kawan kita. Pasal apa? Pasal kita sayang dia. Bila tak ada sayang dekat dia, ikut suka lah apa nak buat apa pun kat dia, janji jangan buat aku sudah. Kita dah tak ada sayang dekat sama-sama saudara kita. Balik cerita tadi, kawan saya dia kata anak saya seorang pergi mengaji sekolah agama, seorang pergi mengaji sekolah sains. Dia kata sekolah sains tu semayang cantik, semua cantik. Dia kata dengan mengaji apa semua cantik. Yang hak sekolah agama ni tak mau mereka. Semayang pun duk buat tinggal, lepas tu ajak mengaji tak mau. Saya kata dia mengaji sekolah agama, dia rasa pandai lah. Kadang-kadang siapa yang ada anak ramai, dia buat eksperimen. Hak ni bagi masuk sekolah agama, hak ni bagi pergi aliran biasa. Tengok nak jadi macam mana. Kesudahan ni hak masuk biasa ni bagus, semayangnya bagus, akhlak dia bagus, dengan apa mengaji ni tak mana ayah nak pergi nak ikut. Hak pergi mengaji agama tu dia satu macam. Pasal apa tak tahu. Dia berasa pandai ke apa ke? Dia rasa macam aku sekolah agama dah, aku sampai form 5 aku sekolah agama dah. Alah, daripada mengajar tu aku tahu semua dah. Akhirnya apa jadi kat dia? Dia jadi wow putih tali. Anak kita pergi mengaji sekolah aliran biasa ni, dia duk ingat dia ni bukan aliran agama, dia korang, dia kena cari banyak, dia pergi ingat lagu tu, dia pergi jadi bagus pula. Ramailah saya duk jumpa ibu bapa yang duk gaduh benda ni. Dia kata pasal apa Ustaz? Hak ni bagi aliran agama dia jadi lagu ni, hak ni saya bagi aliran biasa dia jadi bagus. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Teori itu kita nak kena tengok di mana silap dia, tak kena dia tang mana. Kalau tuan-tuan sendiri ada anak yang masuk sekolah agama, yang masuk sekolah biasa, tengok. Dan ada juga melingkup semua, ada juga. Hak bagi sekolah agama pun melingkup, hak bagi sekolah biasa pun melingkup. Hak elok ni mak dengan pak anak-anak melingkup semua pun ada juga. Ada yang macam tadi, hak sekolah agama pergi jadi gelong, hak sekolah biasa pergi jadi elok. Ada macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun keutamaan dia, kita di rumah macam mana, kita di rumah tu kita macam mana, asuhan kita kepada anak-anak macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadilah olehmu ya Allah akan segala hati setengah manusia itu sayang kepada setengah yang lain. Warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun, dan rezekikan akan mereka itu daripada segala buah-buahan, mudah-mudahan syukur mereka itu akan nikmat engkau. Dan sungguh telah diperbuat yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pindah Taif itu daripada Syam ke Makkah. Itu dia. Sebahagian ulama tafsir kata Taif ni dia tak jauh dengan Jeddah. Taif ni tak jauh dengan Jeddah, maknanya tak jauh dengan Mekah, maknanya dia jauh dengan Madinah. Taif ni satu tempat yang ada di area Jeddah Mekah ni, yang Allah bagi dia subur dengan pokok buah-buahan, dengan anggur semua jadi elok, dengan iklim sejuk, dengan apa, Taif ni. Tapi sayangnya kerajaan Saudi dibagi Taif ni kepada Amerika dulu. Ni yang kata Saudi ni, tempat yang Allah bagi paling cantik di atas bumi dia bagi Amerika duduk. Tentera Amerika bertapak di Taif, main letak kapal terbang, radar dia apa semuanya duduk di bumi Taif tu. Segala apa yang berlaku di keliling kawasan Middle East, Timur Tengah tu, Amerika boleh tangkap daripada Taif. Sayang, rupanya Taif tu dia kata apa, asal-asal dia di Syam, negeri subur. Oleh kerana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
warzuqhum minas samarat, bagilah rezeki kepada orang yang duduk di Mekah ni daripada buah-buahan yang elok. Allah makbul doa Nabi Ibrahim ni. Allah bagi satu tempat Taif tu sebagai tempat yang subur, yang tumbuh buah-buah yang elok-elok. Kata tafsir ni, dia kata apa? Sebenarnya bumi Taif itu asal dia daripada Syam. Allah buat main letak di situ satu tempat tu aja jadi tempat subur yang buah-buahan bermacam rupa ada di situ. Tempat yang diberikan sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu dianugerahkan oleh Saudi kepada Amerika. Dia jadi macam tu. Amerika nak pergi duduk, mereka tentu minta tempat paling elok. Tempat paling elok yang tak jauh dengan Makkah, Taif. Dekat aja dengan Makkah, tak jauh. Dekat aja. Hari ni kalau kita nak pergi kena dapat kebenaran khas daripada kerajaan Saudi. Kalau kita pergi umrah, kita nak pergi ziarah ke Taif, kena dapat kebenaran khas. Minta belum tentu dapat. Ada orang minta dapat, ada orang minta tak dapat. Dan dia pergi pun dia bukan boleh masuk pergi sampai ke tempat yang menjadi base tentera Amerika, tak boleh. Pergi tengok ke tepi-tepi itu aja. Ni Taif ni satu bumi cantik yang Allah anugerahkan kepada bumi Saudi kerana makbul doa Nabi Allah Ibrahim AS. Firman Allah, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, bahawasanya engkau itu ketahui barang yang kami sembunyi dan barang yang kami nyata. Nabi Ibrahim sebut dalam doa dia. Dia kata, ya Allah, engkau tahu apa yang kami sorok dan kau tahu apa yang kami buat terang-terang. Tuhan tahu semua, tuan-tuan. Kita ingat apalah hati kita. Tuhan tahu. Hak kita buat terang, telahlah Tuhan lebih mengetahui. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Dan tiada tersembunyi bagi Allah itu suatu yang di dalam bumi dan tiada suatu yang ada di dalam langit. Ada atas bumi ni sorok bila celah bukit, celah batu mana pun Tuhan tahu. Ada di atas langit, nuduklah di planet mana pun Tuhan tahu. Tidak ada satu tempat yang Tuhan, yang ilmu Tuhan tak jangkau. Tak ada. Semua tempat di dalam jangkauan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahillazi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang memberi bagi aku pada ketika tua itu anak laki-laki, iaitu Ismail dan Ishaq. Ketika dapat Nabi Ismail, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Umur dia dah 99 tahun dah baru dapat anak seorang. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Doa ni daripada awal menikah ni, doa minta anak dekat Tuhan ni, minta. Umur 99 baru Allah bagi kat dia anak seorang. Siapa dia, tuan-tuan ni? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim ni? Dalam hadis kata Khalilullah. Khalilullah makna dia kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah pun minta, Allah tak bagi dalam. Allah hold dulu benda dia minta tu. Allah hold dulu, tengok sejauh mana sabar dia. Tunggu 99 dah umur. Sekira-kira akal kata aku tak ada anak dah, Tuhan bagi anak seorang, Nabi Ismail. Dulu kawan saya sama mengajar sekolah irsyad dulu, meninggal dah, Allah yarhamu, Ustaz Syahri, mengajar bahasa Arab di Matangkai apa mana dulu, Ustaz Syahri. Oh lama, berbelah tahun kau betul kan, baru dapat tu dah nak mai tak mandi pula anak. Tu dia nampak macam satu Tok Wan lah. Allah bagi kat dia anak masa tu. Dia main sekolah punya seronok ni, tak tahu nak apa. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi, tapi ada masalah. Kalau dia tak bagi lagi tu, dia akan bagi lah. Sabar sahaja. Allah lebih tahu bila akan masa sesuai dia nak bagi dekat kita. So dia bagi tahu di sini apa dia? Syukur Nabi Ibrahim ni. Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi wahabali 'alal kibar, yang telah menganugerahkan kepada aku 'alal kibar, ketika hari yang aku dah cukup tua. Apa dia? Ismail wa Ishaq. Allah bagi dua anak, satu Ismail dan satu lagi Ishaq. Ketika dapat Ismail, umur Nabi Ibrahim
99 tahun. Dan ketika dapat Ishaq, umurnya sudah 112 tahun. Dia nak panggil apa tu? Nak panggil apa? Nak panggil ayah ke? Nak panggil bapak ke? Nak Tok Wan ke apa? Nak panggil apa? 112 tahun dapat anak cik tu. Itu dia. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Bahawasanya Tuhanku itu amat mendengar doa hambanya. Nabi Ibrahim keluar di mulut dia yang tu. Setelah tunggu sampai umur 99 dapat anak, dia kata apa? Dia kata inna rabbi lasami'ud du'a. Dia kata Tuhan aku rupa-rupanya dia dengar doa aku. Dia dengar doa aku. Kalau orang lain putus harap dah, putus harap dah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia yakin Tuhan dengar doa dia, Tuhan akan bagi. Umur 99 baru Tuhan bagi. Dia kata alhamdulillah. Dia kata Tuhan aku la sami'ud du'a. Tuhan aku dengar rupanya doa aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Dua kali dah. Lagi sekali Nabi Ibrahim kata apa? Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadilah akan daku orang yang mengekali mendirikan sembahyang. Dua kali minta. Tadi sekali minta jadikan dia dengan zuriat dia orang yang sembahyang. Lagi sekali dia sebut dalam doa dia, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah diri aku ni orang yang kekal mendirikan sembahyang. Kekal. Maksud dia apa? Daripada start sembahyang sampai mati, tak tinggal sembahyang. Ada orang cemuih tentang sembahyang. Cemuih. Oh, takut. Dia cemuih sembahyang. Daripada satu masa dulu tengok dia ahli sembahyang. Tahu mailah ni nampak dia satu orang yang dah mula buat ringan sembahyang. Dia cemuih. Sembahyang cemuih. Habis tuan-tuan. Itulah tulang belakang kepada agama kita, sembahyang ni. Bila hak tu dia cemuih, bermulalah zaman rosak dia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta Tuhan jadikan dia satu orang yang kekal dengan sembahyang, sentiasa sembahyang. Dan daripada zuriat aku juga jadikan orang yang mendirikan sembahyang selama umurnya. Nak supaya anak cucu dia pun merupakan satu keturunan yang sembahyang tak tinggal. Alhamdulillah kalau kita dapat anak macam tu. Alhamdulillah, dia ingat nak sembahyang. Firman Allah, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumu hisab. Wahai Tuhanku, terimalah olehmu akan doaku. Wahai Tuhanku, ampunlah bagi aku akan dosaku, dan ampunkanlah dosa dua ibu bapakku dan dosa segala orang yang mukmin. Ampunkanlah dosa mereka itu pada hari berdiri oleh hisab makhluk, iaitu pada hari kiamat. Nabi Ibrahim tolong minta kepada Allah supaya Allah ampun dosa kita ni sekali. Kita anak cucu dia. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, Nabi Ibrahim kata, dan dosa dua mak ayah aku. Walil mu'minin, dan semua orang yang beriman kepada Allah, ampunkan dosa mereka semua. Bila? Terutamanya yauma yaqumul hisab, hari manusia nak dihisab, nak dikira amalan. Pada waktu itulah paling penting sekali kita diampunkan dosa, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, seorang esok ni. Di sana esok ni kita dengan Tuhan. Lepas tak lepas sangkut. Kita dengan Tuhan je. Tak ada dah pihak ketiga yang boleh nak masuk selain daripada kita dengan Tuhan. Yang boleh main nak recommend kita ni, tak boleh dah, melainkan orang yang dikehendaki Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tu yang doa kita baru baca di Masjid Padang Temusu tu. Lepas azan, doa, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tafsiran dia kata apa dia? Yang kata wab'athhu maqaman mahmuda,
yang dikatakan bagilah kepada Nabi Muhammad ni maqam yang terpuji. Dalam hadis Nabi beritahu, dia kata apa maksud maqam yang terpuji itu? Maksudnya ialah syafaat besar yang boleh bagi kepada manusia di padang mahsyar esok hanya Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi lain tak ada. Maka dia mai hadis yang kata manusia di mahsyar ni pergi jumpa Nabi Adam, minta tolong, Adam kata tak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Nuh, minta tolong, Nuh kata tak boleh tolong. Pergi jumpa sampai last tunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sahaja yang boleh tolong. Itulah yang dikatakan maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Apa dia? Syafaat besar. Nabi Muhammad sahaja yang boleh bagi. Ketika itulah manusia mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada pihak lain yang boleh memberi syafaat manusia pada waktu itu. Nah, firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau sangka wahai Muhammad bahawa Allah itu lalai daripada barang yang dibuat oleh segala orang kafir. Hanya Allah takhirkan azab mereka pada hari kiamat. Ini pasal apa? Sebahagian manusia dia ingat lagu tu, dia duk ingat ni awak Tuhan duk biar kapiak duk buat dekat orang Islam macam ni. Pasal apa? Allah Ta'ala biar mereka boleh duk buat suka hati kepada orang Islam di dalam dunia ni. Pasal apa? Seolah-olah Allah ni tak ambil tindakan kepada jahat orang kapiak ni. Maka dia beritahu dalam ayat ni apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan hampa sangka kata Allah Ta'ala lalai. Allah tak nampak kata musuh duk buat tahana, duk buat naya kepada orang-orang Islam ni. Jangan ingat kata Allah tak nampak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Cuma Tuhan saja tangguh. Esok hari akhirat, mereka yang buat naya ke orang Islam ni, Tuhan akan balas mereka cukup-cukup. Atas dunia ni bukan Tuhan tak nampak, bukan Tuhan tak boleh tolong. Tuhan saja benda tu biar bagi jadi. Esok Tuhan balas ke mereka. Begitu. Yang pada hari kiamat itu, hari yang terjegir padanya oleh segala mata memandang. Tiada berkejit-kejit kerana haru-hara ni. Tu yang kata hari kiamat tu Allah sebut tashkhasu fihi al-absar. Bila tengok kiamat jadi ni, biji mata semua jegir pula tengok ni, terkejut tengok ke kiamat tu. Tentu boleh bayang dah tiba-tiba gunung Everest terbang mai di Pulau Pinang ni. Terkejut tengok ni apa bukit tu terbang ni. Terkejut tengok orang perempuan mengandung. Dalam Quran kata apa? Orang perempuan yang mengandung ni terberanak kandungan dia, terkejut tengok kiamat jadi. Yauma tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Tuhan kata hari di mana orang yang mengandung terkeluar isi kandungan dia, terkejut tengok kiamat ni. Maka kiamat itu digambarkan sebagai hari tashkhasu fihi al-absar, hari di mana mata manusia ni jadi terjegit, terbelalak tengok. Tak sangka yang kata kiamat ni begini dahsyat. Bila kata kiamat lah, cerita tsunami jadi sudah. Macam mana terkejutnya manusia. Tsunami Allah bagi jadi. You tengok gambar-gambar apa video amatur yang kejadian tsunami di Jepun, tengok macam mana air masuk mai tu daripada air laut yang tak pernah masuk mai atas darat ni, duk pukul tepi pantai aja. Tiba-tiba dia masuk mai, dia tak patah balik, dia duk pi tu macam air melimpah daripada laut. Kamera boleh ambil gambar, tengok dia duk bergerak tu, duk tengok, dia masuk airport. Laut masuk dalam airport. Masuk dalam airport tu, dia tolak habis dengan kapal terbang, dengan apa terminal kapal terbang semua dia tolak. Dia masuk di dalam bandar, dia tolak rumah, dia tolak kereta kenderaan lori, dia bawa mai kapal besar daripada tengah laut dan mai tengah darat dan sebagainya. Manusia tengok yang tu pun dah tak kejip mata. Tengok yang kata tsunami itu dah masuk atas darat, duk berjalan pi. Hak duk tepi laut tu masa mula mai ombak dia kata setinggi 30 meter. Nak kata apa tuan-tuan? 30 meter tinggi. Macam mana bukit ni nak main, dia nak turun atas orang ni. Itu pun manusia terkejut dah. Belum kiamat lagi.
Belum kiamat lagi. Manusia terkejut dah tengok kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu gambaran-gambaran kecil kemusnahan yang Tuhan tunjuk, bagaimana kita nak bayang kiamat yang merupakan kemusnahan besar? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Tuan-tuan baris dia bagi betul. Dia tulis tarfahum tu. La yartaddu ilaihim tarfu. Fa tu baris depan. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Hal keadaan mereka itu, yakni kapiah ini, bersegera mereka itu, yakni bergegah mereka itu, langut kepala mereka tengok ke langit. Bila jadi kiamat ni, pakak dulu langut tengok apa nak jadi. Tiada kembali kepada mereka itu oleh mata mereka itu. Tak kejit mata, terkejut tengok benda yang jadi. Dan segala hati mereka itu kosong, tiada pandangan. Hati itu jadi, orang kata apa? Dia jadi blank. Terkejut, tergamam. Bila tergamam ni, dia tak teringat apa dah. Dia jadi tak tahu nak buat apa. Dan macam kita tak sangka-sangka dengar satu berita yang mengejutkan. Terkejut. Baru kemarin ayah kita duk elok-elok, duk sembang, duk apa-apa, tak tahu. Dia telefon kita, duk sembang, duk cakap elok-elok. Tiba-tiba esoknya kak kita telefon, bapak kata ayah dah tak ada. Macam mana? Terkejut. Kalau orang tua tu duduk sihat, dia elok, boleh duduk sakit, tak apa, dia duduk sihat, duduk elok, duduk sembang, duduk apa dengan kita. Baru kemarin, kata hari ni dia buat telefon, kata tak ada. Terkejut. Nampak tak? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat macam tu. Bila jadi terkejut tu, hati ini jadi kosong. Dia tak tahu nak buat apa, dia tak tahu nak start tang mana. Begitu. Kerana huru hara kiamat, yakni keadaan ketika bangkit daripada kubur, masing-masing duduk berdiri, tiba-tiba dengar suara Israfil menyeru, panggil kepada sakhrah Baitul Maqdis, maka berjalan sekalian menuju kepada suara itu dengan segera, tiada berpaling kanan kiri, hanya mata langut naik ke langit, dan hati masing-masing tiada ingat apa suatu, seperti mana kelakuan orang terkejut, bahkan lebih teruk daripada itu. Yang kata kiamat ni bukan bandingan terkejut atas dunia. Dia terkejut besar. Tiada anak, tiada ibu, tiada laki, isteri dan sebagainya. Pada masa itu masing-masing selamatkan diri masing-masing saja. Firman Allah, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab. Dan bertakutlah olehmu wahai Muhammad akan manusia kafir tentang hari yang datang akan mereka itu oleh azab, iaitu hari kiamat. Peringat, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, peringat manusia ni tentang yang kata kiamat ni macam mana, supaya dia penampak gambaran tu yang nak jadi isu. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib, rabbana akharna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Maka berkata lagi oleh segala orang yang kafir pada hari kiamat, wahai Tuhan, takhirkan akan kami kepada masa yang hampir, yakni minta diberi peluang kembali balik kami ke dunia sah saja, nescaya kami ikut seruan engkau kepada iman, tauhid engkau, dan kami ikut akan Rasul engkau. Manusia biasa dah, bila dah jadi macam tu, minta dekat Tuhan apa dia? Bagi second chance, peluang yang kedua, bagi balik atas dunia. Satu benda kami janji, kami akan beriman, kami akan ikut Quran dan hadis. Tapi tak boleh lah, dah mati lah. Tapi nama kata manusia ni, dalam Quran pun cerita, dalam hadis pun cerita, manusia dia akan jadi macam tu. Masa Tuhan bagi hidup atas dunia, dia lupa mati. Bila mati, minta kat Tuhan nak patah balik. Kalau bagi lagi sekali peluang hidup atas dunia, kami janji, kami beriman, apa Quran kata, hadis kata, kami ikut. Kami janji. Boleh tak Tuhan tunai lah janji itu? Tak, sekali-kali Tuhan akan tunai. Maka minta supaya diberi peluang balik ke dunia, nescaya kami ikut akan seruan engkau, kami beriman, kami tauhidkan engkau, dan kami ikut segala suruhan engkau. Firman Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tiadakah kamu bersumpah ketika di dalam dunia dulu? Tuhan ungkit balik. Apa masa hidup atas dunia dulu, bukankah hampa ada buat cakap besar?
kata kamu tiada akan jumpa dan tiada akan berpindah ke hari ini. Tuhan kata, dulu atas dunia bukankah hampa tak percaya ke kata ada kiamat? Bukankah atas dunia dulu hampa tak percaya kata ada hari pembalasan? Bukankah atas dunia dulu bila orang cerita kata ada sirat, hampa kata tak ada? Kata ada mizan, ada neraca yang akan timbang amal, hampa kata tak ada. Bukankah hampa atas dunia tu tak percaya benda ni semua? Tuhan tanya. Ingat balik hadis yang kita baca dulu, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah, akan dibawa mai manusia ke depan Allah pada hari kiamat. Fayaqulu Allahu lahu, Tuhan kata ke manusia ni, alam aj'al laka sam'a, bukankah atas dunia dulu aku bagi dekat hang telinga untuk mendengar, wa basara, dan bukankah atas dunia dulu aku bagi mata untuk melihat, wa malan, bukankah atas dunia dulu aku bagi anak untuk hang jaga, wa sakhartu lakal an'am, bukankah atas dunia dulu aku bagi binatang ternakan sebagai sumber kekayaan hang, wal hars, bukankah atas dunia dulu aku bagi dekat hang tanah sebagai sumber kekayaan, wa taraktuka tar'as, bukankah atas dunia dulu aku pernah bagi peluang hang jadi ketua, fa kunta tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadza, Tuhan kata bukankah dulu kamu pernah ingat kata kamu tak akan jumpa hari kiamat ni? Tuhan tanya. Tuhan ungkit balik, hang masa atas dunia dulu aku bagi mata, hang buat apa dengan mata? Tengok video lucah lah teman-teman gue kita kan? Dia tanya hang di atas dunia dulu aku bagi telinga suruh dengar, hang buat apa dengan telinga hang dengar fitnah? Hang atas dunia dulu bukankah aku bagi anak dekat hang? Apa yang hang buat dengan anak-anak hang? Jenuh kan? Jenuh kita. Bukankah dulu atas dunia aku bagi dekat hang binatang ternakan, bagi tanah ladang, bagi tanah berekar-ekar, bergelung-gelung aku bagi dekat hang sebagai sumber kekayaan hang? Apa hang buat dengan benda tu semua? Tuhan tanya ni di hari akhirat esok. Wa taraktuka tar'as, aku tinggalkan hang di atas dunia dulu sebagai rais, sebagai ketua. Setidak-tidaknya hang ketua keluarga. Setidak-tidaknya hang ketua dalam keluarga, isteri dan anak-anak hang duduk di bawah kekuasaan hang. Apa hang buat dengan semua benda ni? Telinga yang aku bagi ada dengarkah peringatan agama? Mata aku bagi adakah guna untuk baca Quran? Harta aku bagi, tanah bendang yang aku bagi, apa benda yang hang buat semua benda ni? Pasal apa di atas dunia? Fakunta tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadza, pasal apa atas dunia dulu hang tak yakin kata hang akan jumpa hari ni? Hari ni maksudnya bila? Mahsyar. Pasal apa di atas dunia dulu hang tak yakin dengan mahsyar? Hang tak percaya kata akan ada satu tempat di mana semua manusia daripada Adam sampai umat Nabi Muhammad Allah sekali akan duduk di satu tempat. Atas dunia dulu hang tak pernah dengarkan hadis yang cerita kata di mahsyar Allah buat turun dari matahari atas kepala. Atas dunia dulu tak pernah dengar ke orang bagi tahu kata di mahsyar esok ni ada satu sirat, ada satu titi nak kena lintah, ada manusia lintah secepat kilat, ada manusia lintah macam mana naik kuda laju, naik kuda yang berat, ada manusia lintah macam duk berlari, ada manusia lintah macam berjalan, ada manusia lintah macam duk kesot, ada manusia lintah dalam keadaan berguling. Bukankah benda ni dulu dah diberitahu kepada kamu awal-awal dulu? Pasal apa hang pilih untuk tak percaya? Tuhan tanya. Tuhan tanya manusia di hari akhirat esok. Manusia jawab apa? Fayaqulu la. Manusia kata dah. Dia kata aku memanglah dulu ni aku tak percaya benda ni. Aku tak percaya kepada benda ni. Tuhan kata apa? Al-yawm ansaka kama nasitani. Maka hari ni aku lupa kat hang macam mana dulu hang di atas dunia hang lupa dekat aku.
Aku bagi hang hidup atas dunia, aku bagi nikmat dekat hang, lupa dekat aku. Hari ini aku lupakan hang. Dalam maksud hadis tu dia kata apa? Wa makna, dia kata al-yawm atrukuka fil azab. Tuhan kata hari ini aku tinggalkan hang di dalam azab. Aku tak peduli ke hang hari ini. Pasal apa? Pasal atas dunia hang tak peduli ke aku. Tuhan kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Itu dia. Ada satu hadis lain dia kata daripada Anas bin Malik. Dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u bi ibni Adam yaumal qiyamah. Hari kiamat esok dihalau anak-anak Adam ini ka'annahu bazaj. Nabi kata macam mana depa ni macam anak kambing biri-biri. Kita ni di mahsyar esok kena halau nak pergi berhimpun di mahsyar ni ka'annahu bazaj. Nabi kata macam anak kambing biri-biri, halau meneru pakai api lagu tu. Fayuqafu baina yadayillah, diberdirikan tiap-tiap orang manusia ni di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Allahu lahu, Tuhan kata kepada manusia ni, a'taituk, aku dah bagi macam-macam dekat hang di atas dunia. Tuhan ungkit, aku bagi macam-macam dekat hang atas dunia. Aku bagi kesihatan, aku bagi kekayaan, aku bagi anak pinak, aku bagi keluarga, aku bagi pangkat kedudukan, aku bagi macam-macam dekat hang di atas dunia. Wa khawaltuk, dan aku anugerahkan macam-macam benda dekat hang di atas dunia. Wa an'amtu alaik, aku bagi macam-macam nikmat dekat hang di atas dunia. Famaza sana'ta, Tuhan kata hang buat apa? Semua yang aku bagi itu hang buat apa? Fayaqul ya Rabbi, jawab manusia pada waktu itu, wahai Tuhan, jama'atuhu wasammartuh, apa yang Tuhan bagi ni aku himpun, dia kata, wasammartuh, kemudian aku biak bagi jadi banyak. Engkau bagi dekat aku pendapatan sebulan 3,000 tu aku belanja 1,000, aku simpan 2,000. Tiap-tiap bulan aku simpan 2,000. Setahun aku boleh simpan 24,000. 5 tahun aku dah simpan berapa ribu. Duit tu aku invest dalam satu perniagaan. Dan akhirnya duit yang kau bagi dekat aku 3,000 sebulan, masa aku mati aku tinggal 3 juta. Manusia jawab kepada Allah macam tu, jama'tuh, aku himpun, wasammartuh, dan aku biak duit tu bagi jadi banyak. Fataraktuhu aksara ma kana, masa aku tinggal, masa aku mati hari tu ni, aku tinggal duit tu lebih banyak daripada apa yang Tuhan bagi dekat aku. Tuhan bagi sebulan 3,000, masa aku mati aku tinggal 3 juta dalam akaun aku. Manusia mengaku benda tu di depan Tuhan. Dia kata apa? Farji'ni atika bih. Manusia kata dekat Tuhan di mahsyar esok, farji'ni, ya Allah, bagi saya balik atas dunia sah. Atika bih, saya nak buat mai duit 3 juta tu, tunjuk ni dia, duit sudah jadi banyak ni. Manusia di padang mahsyar, Tuhan kata otak dia fikir macam tu lagi. Farji'ni, ya Allah, bagi aku balik ke dunia sah. Atika bih, aku nak buat mai, nak tunjuk dekat Tuhan, ni hak aku kata duit dah jadi 3 juta ni dia nak tunjuk bukti. Fayaqulu lahu, Tuhan kata dekat dia, arini ma qaddamta. Tuhan kata aku bukan nak tengok duit ringgit hang tinggal banyak mana. Arini ma qaddamta, tunjukkan kepada aku apa amal baik yang kamu buat di atas dunia dulu. Tuhan kata kat dia. Dalam hadis tu kata apa? Fayaqul ya Rabbi jama'tuhu wa sammartuh fataraktuhu akthar ma kana. Dia ulang hak tadi balik. Dia kata, ya Allah, duit yang kau bagi dekat aku himpun dan aku buat bagi jadi banyak. Farji'ni, bagi aku balik. Atika bih, aku nak buat mai tunjuk duit tu banyak semua. Tuhan kata apa? Fa iza 'abdun lam yuqaddim khaira. Dia kata apabila hamba ini tak boleh nak tunjuk amal baik dia banyak mana, fayumba bihi ilan nar, maka diseret dia ke neraka. Atas dunia ni Tuhan suruh kita buat benda baik, tapi semua manusia atas dunia ni dia tak apa kalut dengan benda baik, dia duk kalut dengan harta.
Akhirat esok, hadis yang kita baca ni riwayat At-Tirmizi. Akhirat esok manusia akan bawa perangai itu di depan Tuhan. Dia nak tunjuk harta dekat Tuhan. Tuhan kata bukan hak ni, aku nak tengok amalan hang. Tak ada. Bila tak ada, fayumdha bihi ila an-nar. Tuhan kata lempak dalam neraka. Aku fed up dengan dia. Lain yang aku minta, lain yang dia nak tunjuk dekat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dalam Quran ini cerita benda ni. Firman Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tiadakah kamu bersumpah ketika dalam dunia dahulu bahawa kata kamu tak akan jumpa, yakni tidak akan berpindah ke akhirat. Tuhan kata bukankah hang dulu tak percaya dengan akhirat? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Dan telah kamu duduk di rumah ataupun di tempat duduk segala orang zalim akan diri mereka itu dengan kufur. Atas dunia duduk berkawan dengan orang yang bantah Tuhan. Ni dia sebut di sini. Aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Atas dunia dulu hang duduk bangun, duduk bercampur dengan orang yang bantah Tuhan dan menegah mereka itu daripada beriman, daripada umat dahulu kala. Hampir duduk kawan dengan salah orang. Anak-anak kita pun tuan-tuan kadang-kadang rosak dia bukan pasal apa, pasal salah kawan. Kawan hak baik-baik ada, dia pergi cari kawan hak kalang kabut. Rosak. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan telah nyata bagi kamu betapa yang telah kami perbuat dengan mereka itu, yakni dengan kami cerai mereka itu daripada nikmat dunia dan daripada rumah yang baik, daripada katil dan kursi, daripada harta yang banyak, dan bawa badan mereka itu masuk kubur dengan sehelai kain putih. Tuhan kata tak tengok ke hari-hari ada kematian depan nampak? Berapa ramai orang kaya aku bagi mati? Tuhan kata kaya, aku bagi mati, tinggal kekayaan dia. Berapa ramai orang yang hidup di atas dunia ni dengan segala kemegahan pangkat kedudukan, aku bagi mati, tinggal pangkat kedudukan tak boleh bawa. Akhirnya manusia yang mewah, yang kaya raya, yang berkedudukan, yang semua berpengaruh dan sebagainya ni, bila mati dia bawa apa? Dia bawa badan dia dengan kain kapan. Dan selain daripada itu, amalan dia. Itu yang Tuhan nak tengok. Maka tiada bersama mereka di dalam kubur itu akan harta dan anak-anak, melainkan amalan kebajikan ataupun kejahatan sahaja yang ada bersama. Dan hancur tubuh badannya, busuk seperti mana yang dia lihat bangkai-bangkai menatang di jalan-jalan. Itu aja manusia akhir sekali. Manusia akhir sekali tak ada apa, amalan saja yang menentukan kemuliaan dia. Wa darabna lakumul amsal. Dan telah kami, yakni Allah, perbuat bagi kamu itu beberapa contoh perbandingan supaya ambil fikir oleh orang yang berakal. Nah, wallahu a'lam. Itu dia. Tuhan kata Quran ni dia bawa mai contoh bandingan untuk dijadikan pengajaran oleh manusia. Tapi berapa ramai manusia yang betul-betul dapat pengajaran daripada contoh bandingan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu aja. Dia hidup atas dunia ni tuan-tuan, apa dia? Kesimpulan kepada tafsir yang panjang lebar ni satu aja. Apa dia? Hidup atas dunia, jadi orang baik, buat benda baik. Hidup atas dunia, jangan jadi orang jahat, jangan buat benda jahat. Dan kita selalu kata apa? Fikir hari-hari, fikir nak buat baik. Kalau kita tak boleh buat baik pun, jangan buat jahat. Dekat tu ya. Hari-hari fikir nak buat baik. Kalau kita tak boleh nak buat baik, jaga jangan buat jahat. Pun dah okey dah. Tapi masalah manusia ni apa dia? Dia tak boleh buat baik, dia pergi buat jahat. Maka susah dia di sana esok. Dan takutlah dengan perkembangan satu jadi 2-3 hari rimah kita. Rimah tengok dengan isu politik diseret masuk dalam masyarakat. Isu itu isu politik diseret masuk dalam masyarakat. Masyarakat dibawa untuk sama-sama mengambil bahagian dalam nak cakap benda tu. Habis daripada peringkat alim ulama atas tu sampailah kepada budak-budak codong hak tak semayang di bawah ni, diseret untuk bercakap isu yang tak membawa faedah.
yang sepatutnya tidak berlaku isu dalam masyarakat. Tidak berlaku isu macam tu. Duk baca ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat tentang satu-satu benda, balik kepada Allah dan Rasul, balik kepada Quran dan hadis Nabi. Quran ada beritahu tak tentang benda ni? Quran beritahu. Quran beritahu kalau sekiranya kita nak tuduh orang melakukan zina, buat main empat saksi. Tak ada, tutup mulut. Dia buat sungguh ke tak ke dia dengan Tuhan? Dia dengan Tuhan. Dia tak boleh lepas. Kalau dia buat, dia tak boleh lepas. Allah dah ada. Dia tak boleh lepas. Kita tak tahu ni, jangan pergi duk ambil bahagian macam kita ni tahu semua. Jangan terlibat dengan benda ni. Jangan terlibat. Pergi terlibat, pergi duk tuduh dia. Kita pun tak ada saksi yang boleh dipakai. Islam bukan takat buat main 4 orang, sebarang orang dah. 4 orang tu pula 4 orang yang cukup syarat dia. Tak ada dia. Ada mana ni dia buat sungguh, kalau kita tak beritahu esok kalau dia jadi pemimpin macam mana? Allah dah ada. Kita pun tak mahu kalau sekiranya pemimpin yang terlibat dengan benda cemar macam ni, kita pun tak mahu dia jadi pemimpin. Tapi buktikan. Kalau kita tak boleh buat main bukti macam yang Islam mahu, jangan kita pergi ambil bahagian. Boleh lah kita kata, aku perasan dia buat semua. Mana boleh perasan benda ni? Tak boleh perasan. Tak tahu, tak tahu. Dia tak tahu. Kita tengok muka dia, perasan dia buat. Tak boleh macam tu. Perasan tak boleh, ingat-ingat pun tak boleh. Pasal apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau jadi masalah bercanggah pendapat, selisih faham, kembali kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Quran kata apa? Quran kata kalau sekiranya kita nak tuduh satu orang zina, buat main 4 saksi. Quran kata begitu. Ikut Quran. Tak ada duk dia. Habis kita. Jangan pergi duk berebut ambil bahagian dan sebagainya. Terseret sampai orang agama pun terseret pergi nak ambil bahagian, nak ulai, nak bercakap. Bila orang agama ambil bahagian ulai, A kata lagu ni, B kata lagu ni, clash pula dua tu, lagi confused. Bukan orang Islam tuan-tuan, orang bukan Islam pun confused. Bukan Islam duk tanya, kata ustaz apa pasal ni itu, pandai-pandai Islam yang pun tak serupa cakap. Fitnah pada agama kita, fitnah kepada agama kita. Dia kata, saya itu ini orang siapa? Dia tanya kita, ini orang siapa? Ini orang siapa? Saya dia cakap ini macam, dia ni cakap ini macam. Ini dua-dua pun kira ini agama pandai ni orang kan. Saya ini cakap ini macam, ni cakap ini macam. Dia menyusahkan lagi kita ni. Lalu dia kata apa? Cukup dengan TV. TV duk tunjuk apa tuan-tuan? TV duk tunjuk hak duk buat jahat ni orang Islam. Hak terlibat dengan rogol pun orang Islam, hak ruan makan anak pun orang Islam, hak dituduh rasuah pun orang Islam. Kalau hak tunjuk dalam TV tu 85% Islam, 15 saja hak bukan Islam ni. 85% yang TV duk keluar tu Islam. Aja kita nak pergi dakwah dia ajak masuk Islam, dia kata apa, kita punya orang pun korang buat itu benar. Saya ni Islam ni orang banyak pergi buat ni benar. Dah cukup dah yang tu merosakkan imej kita Islam, pergi tambah dengan yang ni pula lagi. Akhirnya kita menjadi pak lawak daripada ke tepi duk gelak ni kita. Cukup tuan-tuan, cukup. Benda ni tak bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, saya fed up bila orang tanya benda-benda macam ni. Fed up, tak mau ambil tahu, tak mau baca pun. Kita nak beritahu satu, buat benda tu keji, dia tak kira siapa. Kalau pergi buat benda tu keji, Allah Subhanahu Wa Taala murka sakan kepada orang yang buat benda macam ni. Tapi menuduh orang tanpa saksi yang agama sebut, itu juga keji. Jangan ingat kata pertahan orang ni nak, no. Siapa pun, kita ikut Islam dah ni. Islam tak suka kepada orang yang buat benda keji ni. Kalau betul dia buat, kita tak suka benda tu. Tapi kalau dia tak tahu betul, tak betul buat, dituduh dia, ini pun Islam Allah. Sama benar ni. Ada saksi buat main, tak ada, dia diam. Habis kalau dia dengan Tuhan, cukup.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati, hari-hari tolong. Tak maulah, sudahlah. Malulah kita orang Islam ni sendiri buka pekung di dada, buka aib kita, bagi semua orang gelak di kita, semua orang keji agama kita. Sama macam tu. Sudahlah, sudah. Kita jangan tambah masalah yang sedia banyak yang membelenggu umat Islam hari ini. Kita jangan pergi terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan lagi imej Islam ni. Nah, balik pesan-pesan dekat kawan-kawan, sudahlah. Cakap tajuk dia, saya cakap. Malu tak malu tuan pergi masjid sumpah satu mok duk lompat duk royak maki hamun dalam masjid, yang sini bersumpah tegur sendiri, bukan agama sumpah. Dalam Islam ni sumpah ni dalam bab li'an ni apa tuan-tuan? Li'an ni suami isteri, suami pergi kerja tinggal bini di rumah, suami balik kerja bukan pada time balik biasa, dia balik biasa pukul 4.30 pukul 5, hari tu dia apa tak sihat, pukul 1 lebih dia balik tengok ditakdirkan Allah isteri dia duk berzina dengan orang lain dalam rumah dia, wallahiyazubillah. Berlaku macam tu. Suami balik buka pintu bilik, tengok isteri duk berzina dengan orang lain. Tak ada 4 saksi, tak ada, dia seorang aja yang melihat isteri dia berzina dengan orang lain. Maka dia sebagai suami dah tak boleh dah isteri pergi buat benda macam tu, dia pergi report. Bila dia report, mahkamah akan minta dia sumpah. Ini sumpah dia. Minta dia sumpah sebagai mewakili, sebagai menggantikan kepada 4 saksi yang dia tak boleh bawa. Suami diberi satu jalan untuk nak menyelesaikan kes isteri yang curang ni. Dia sumpah, wallahi, demi Allah, isteri aku berzina. Dia dimaafkan, tak boleh bawa 4 saksi, dimaafkan. Pasal apa? Keistimewaan dia sebagai suami. Saksi 4 orang boleh diganti dengan satu sumpah. Demi Allah, isteri saya berzina, dia kata. Demi Allah, isteri saya berzina. Dia kata, kalau sekiranya saya bohong dalam cakap saya, laknat Allah kenakan saya. Itu sumpah li'an. Li'an tu daripada kata dasar dia la'ana. La'ana maksud dia laknat. Itu maksud dia. Kalau saya bohong, saya fitnah isteri saya, sedangkan dia tak buat benda ni, saya tuduh kata dia buat, saya bersedia terima laknat Allah. Isteri pula kalau dia tak mengaku tuduhan suami dia, dia sumpah balai. Itu dalam bab li'an. Isteri sumpah balai, dia kata wallahi saya tak buat benda yang suami saya tuduh, wallahi saya tak buat. Kali akhir dia kata apa? Demi Allah, kalau sekiranya saya bohong, suami saya benar, laknat Allah kena kat saya. Itu bab li'an, bab suami isteri, bukan dalam kes yang terjadi ni. Kita jangan salah apply hukum Tuhan ni kepada salah tempat. Kita mengelirukan. Dia tak timbul, soal ni semua tak timbul daripada awal lagi. Kita jangan terpesong daripada asal Tuhan kata apa masalah pun balik kepada Allah dan Rasul. Itu cerita dia. Allah maksudnya apa? Quran. Rasul maksudnya apa? Hadis. Kalau Quran kata kes ni kena bawa 4 saksi, bawa 4 saksi. Tak usah duk sembang kata mana nak cari saksi tang mana, takkan nak bicara. Jangan cakap macam tu. Tuhan kata macam tu lah. Tak ada tutup. Habis takkan kita nak lepas dia? Dia tak lepas. Allah tu ada. Dia tak akan lepas. Kita janganlah tak percaya dekat Tuhan. Kata Tuhan ada. Tuhan ada. Dia kalau dia buat, dia tak lepas. Kita jangan mendahului Tuhan dalam nak menghukum orang. Tolonglah benda ni tuan-tuan, jangan menambahkan sakit dalam masyarakat kita yang dah sakit tadi. Jangan menambah sakit benda ni. Balik kepada Islam yang betul. Quran, hadis kata apa, itu yang kita ikut. Nah, kita tengok dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.